Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar. So, pagi ini kita akan sambung lagi subtopik 5.3 iaitu tajuk yang seterusnya dalam buku teks kamu iaitu alkohol. Okay, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 150. Okay, muka surat 150. Alright, apa itu alkohol? Okay, alkohol adalah sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. So kalau sebelum ni kita tengok hidrokarbon dia ada karbon dan hidrogen sahaja. So alkohol dia ada karbon, hidrogen dan oksigen di dalamnya. Dan dia adalah sebatian karbon organik. Baik, alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji seperti gula, anggur, buah-buah ni apple, tebu, beras, gandum, ubi dan juga barley. Jadi ini adalah asalkan makanan itu ada gula atau glukosa, dengan kehadiran yeast kita boleh lakukan proses penapaian. Okey. So, apa dia proses penapaian? Jadi, kalau soalan dia tanya, nyatakan proses penyediaan alkohol, jawapan dia adalah proses penapaian. So, ini adalah persamaan bagi proses penapaian di mana kita ada glukosa, glukosa dengan kehadiran yeast, kita akan campurkan dengan yeast. Dalam yeast tu ada enzim zimase. So, enzim ini akan menukarkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida. Okey, macam dalam tindak balas ni kita boleh nampak apa yang terhasil. Okey. So, glukosa dengan kehadiran yeast akan menghasilkan etanol dan juga karbon dioksida. Baik, dalam buku teks kamu, dia ada tuliskan tentang proses penyediaan alkohol. Proses penyediaan alkohol. Sebelum cikgu pergi kepada sifat fizik ni, kamu boleh juga rujuk pada buku teks muka surat 151. Gambar proses penyediaan alkohol ni dia ada pada rajah susunan radas A, B dan juga C. A, B dan juga C. So, semuanya sama. Kalau kamu lihat di situ, ada dia sambungkan radas tu pada air kapur. Pada air kapur. Jadi, air kapur ni fungsinya adalah untuk mengesan kehadiran karbon dioksida ni tadi. Sebab bila proses penapaian berlaku, etanol akan terhasil. Etanol ni adalah alkohol lah. Dan karbon dioksida juga akan terhasil. So, karbon dioksida ini dikenal pasti dengan menggunakan air kapur. So, apabila karbon dioksida dihasilkan, dialirkan ke dalam air kapur, dia akan menyebabkan air kapur menjadi keruh. Itu pemerhatian yang kamu mesti boleh faham. Baik, cikgu teruskan dengan sifat fizik alkohol. Sifat fizik alkohol dia tidak berwarna, dia wujud sebagai cecair pada suhu bilik, mempunyai bau yang tersendiri. Takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat dan keterlarutan dalam air berkurang apabila bilangan atom karbon meningkat. Keterlarutan dalam air berkurang, maksudnya dia jadi kurang larut. Dia tidak akan larut dalam air bila bilangan atom karbon meningkat. Seterusnya, baik, kegunaan alkohol. Kegunaan alkohol ni ada banyak. Dalam kehidupan seharian kita, simple je. Yang pertama ialah bahan api dalam perubatan dan juga kosmetik dan industri. Kita tengok satu-satu. Sebagai bahan api. Alkohol adalah bahan api yang baik kerana sebatian karbon organik ini mudah terbakar. So, senang terbakar, nyalaan berwarna biru dan pembakaran lengkap serta bersih tanpa jelaga. Masa kita di tingkatan 4 dulu pun kamu ada lihat dalam bab 1 yang mana alkohol ini sifat dia mudah meruap dan mudah terbakar. Ada satu soalan tu tanya kenapa pelajar tu boleh menyebabkan kemalangan dalam makmal sebab dia letak alkohol berdekatan dengan sumber api. Letak alkohol sebelah penunu Bunsen. So, dia senang terbakar. Dan contoh di Filipina, alkohol digunakan sebagai bahan api
api bio untuk kenderaan bermotor di Filipina. Ini contohlah, contoh kegunaan alkohol sebagai bahan api. Seterusnya, alkohol dalam bidang perubatan. Masa kita belajar bab 1 mikroorganisma tingkatan 5, kamu juga dah kenal dengan perkataan antiseptik dan disinfektan. Antiseptik ni boleh sapu pada kulit, disinfektan pada lantai, pada pakaian, pada selimut, pada dinding, disinfektan. Jadi fungsi dia adalah untuk membunuh mikroorganisma selain digunakan sebagai pelarut bagi pelbagai jenis ubat. Contohnya adalah ubat batuk. Ubat batuk, lagi cecair pencuci, ni memang macam lah antiseptik dan juga disinfektan. Baik, apa lagi? Dalam bidang kosmetik, alkohol digunakan sebagai pelarut untuk pelbagai barangan kosmetik seperti minyak wangi, lotion dan juga gincu. Minyak wangi ni memang tahulah memang pakai alkohol. Sebab kalau kita, contohnya botol minyak wangi, kalau kita tak tutup dengan baik, dia mudah meruap. Jadi lama-lama minyak wangi kamu habis. Walaupun kamu tak guna, tapi minyak wangi tu boleh habis sebab kebanyakan minyak wangi dilarutkan dalam alkohol. Lotion dan gincu, ni kalau orang perempuan tahulah kegunaan barang-barang ni. Seterusnya dalam industri, alkohol lazimnya digunakan sebagai pelarut kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair pencuci dan makanan. Dalam industri banyak contoh nak larutkan cat, kosmetik dan sebagainya. Dalam industri pemprosesan makanan pun ada, buat jeruk dan sebagainya. Jadi itu adalah kegunaan alkohol dalam industri. Satu jenis alkohol yang disebut di sini adalah ethanadiol. Ethanadiol, sejenis alkohol yang digunakan sebagai anti beku dalam industri. Anti beku maksudnya dia nyah beku, dia tidak untuk membolehkan makanan tersebut ataupun bahan tersebut tidak beku. Baik. Walaupun kita dah cerita pasal kebaikan alkohol dalam industri, dalam perubatan, dalam kosmetik, sebagai bahan api. Kita juga kena ambil kira kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Maknanya ni kalau dia dah addicted. Maksudnya jika diambil berlebihan, dia boleh menyebabkan ketagihan. Ketagihan alkohol lazimnya menimbulkan masalah sosial dalam keluarga dan juga mengganggu ketenteraman masyarakat seperti perbuatan jenayah. Nampak ni? Ni adalah botol arak, botol alkohol. Nampak? Di sisi baiknya dia adalah manusia, tapi bila dia dah bercampur dengan arak, bercampur dengan alkohol, dia jadi apa ni? Dia jadi devil, dia jadi setan. Jadi maksudnya kesan pengambilan alkohol secara berlebihan ini boleh menyebabkan masalah dalam masyarakat. Antaranya ni mabuk. Kalau dah mabuk boleh menimbulkan masalah seperti pemanduan secara berbahaya dan juga pergaduhan. Sebab bila kita dah terdedah kepada alkohol, kita akan jadi tidak boleh berfikir secara waras. Tidak boleh berfikir secara waras. Tersenggol orang sebelah je pun boleh nak bunuh. Padahal cuma tersenggol je pun. Kalau kita dalam keadaan normal, kita kata alah sikit je, terlanggar sikit je. Ataupun bila mabuk menyebabkan pertimbangan kita tidak normal untuk memandu. Tu yang boleh menyebabkan kemalangan, langgar orang sana, langgar orang sini. Ni kesan pengambilan alkohol secara berlebihan bagi ibu mengandung akan menyebabkan kecacatan pada bayi yang dikenali sebagai sindrom fetal alkohol. Bayi dengan sindrom fetal alkohol mempunyai kepala dan otak yang bersaiz kecil, muka yang tidak normal, kepala dan otak bersaiz kecil, muka yang tidak normal dan pertumbuhan yang terbantut. Nampak ni muka dia. Muka tak normal, saiz kecil, otak dia kecil. Jadi pada ibu-ibu yang mengandung tidak boleh ambil alkohol secara berlebihan. Senang cerita tak boleh ambil alkohol lah. Alkohol ni dari segi kesihatan dia banyak keburukan daripada kebaikan. Ini kesan pengambilan alkohol pada otak boleh menyebabkan kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas, menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran menganggar jarak. Sebab tu orang mabuk jalan pun dia kata jalan tegak tapi kita nampak dia jalan macam ular kena palu. Mata, penglihatan akan jadi kabur. Peparu, kadar pernafasan meningkat.
jantung, kadar degupan jantung meningkat dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Ini dari segi kesan terhadap kesihatan. Jadi semua organ dia boleh attack. Okay. Pada perut, kerengsaan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan juga ulcer. Hati menyebabkan kerosakan sel hati ataupun dikenali sebagai sirosis hati. Ini fungsi maksud yang sama. Kerosakan sel hati atau sirosis hati, sel hati mati dan mengeras dan akibatnya boleh menyebabkan kanser hati. Okey, ginjal atau buah pinggang. Kerosakan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan. Ni macam dia overload kerja. Bila dia overload kerja, lama-lama dia jam, dia rosak. Okey, pundi kencing. Pembuangan air kencing yang lebih kerap. Jadi hampir kesemua organ akan mendapat kesan yang buruk akibat daripada pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey, alkohol ni dia macam dadah lah. Macam dadah juga kesan dia adalah buruk. Jadi senang cerita, tak payahlah ambil alkohol. Okay, so habis dah kelas kita hari ini untuk tajuk alkohol. Simple saja. So latihan hari ini kamu jawab praktis formatif 5.3 dan nanti cikgu akan bagi link untuk Google Form untuk kamu jawab secara online juga. Okay, so itu sahaja. Sekian, terima kasih.